Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kita punya penerangan malam ni, mohon kita sedekahkanlah Al-Fatihah buat Tuan Guru Datuk Ismail Kamus yang telah meninggal dunia semalam, dan juga buat Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alawi yang tarikh kewafatannya juga semalam 15 Ramadan, dan buat pengasas Nahdlatul Ulama Malaya Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, dan pengasas Nahdlatul Ulama di Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Okey. Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ihdinas shiratal mustaqim. Okey, beres dah? Mula dah? Boleh. Okey. Macam-macam masalah. Okey. Aduh. Sebelum kita mula tu, kalau boleh share lah. Share bagi ramai-ramai. Bagi ramai-ramai dapat maklumat. Bagi dapat maklumat tentang Nahdlatul Ulama Malaysia. Supaya lepas ni tak timbul lagi. Kekurang fahaman ataupun tersalah faham berkenaan Nahdlatul Ulama Malaysia ni. Okey Ustaz, kita terus pergi kepada soalan pertama berkenaan dengan sejarah. Sejarah tertubuhnya Nahdlatul Ulama Malaya, yang mana diasaskan dulu lama dah, tahun 50-an kalau tak silap saya, yang mana diasaskan oleh Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Ustaz boleh terangkan berkenaan dengan sebab-sebab tertubuhnya Naam ni. Mungkin ada cerita di sebaliknya, sebab apa Syekh Abdul Fahim tubuhkan Naam ni. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, terima kasih kepada saudara moderator lah, yang jauh sangat moderatornya, Kelana Jaya ya. Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim dan sahabat penonton, insya-Allah pada malam ni kita berkongsi sedikit sebanyak tentang Nahdlatul Ulama Malaya. Para penonton semua, sebelum kita pergi kepada Nahdlatul Ulama Malaya tu, lebih dahulu kita melihat orang panggil pengasasnya, iaitu Syekh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, yang mana beliau ketika mana mengaji di Mekah Al-Mukarramah, di sanalah beliau bertemu dengan Fadilatul Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Dan Kiai Hashim Asy'ari ini lebih kurang tua dalam 4 tahun daripada Syekh Abdullah Fahim. Lebih kurang gitu, 4 tahun ke 5 tahun tua daripada Syekh Abdullah Fahim. Jadi ketika mana beliau pulang daripada Mekah Al-Mukarramah, ketika itu situasi negara kita ni dalam penjajahan British. Jadi semangat jadi dua suara ni. Ya, ada orang komen ni, Ustaz Rahim. Kenapa jadi dua suara? Jadi dua. Suara siapa tu? Suara Ustaz ke? Suara saya. Okey tak? Jadi dua suara. Macam mana?
Ya. Oh, ni tengok bang. Jadi dua suara. Double audio. Sebab saya tak guna ni. Dengar tak? Ustaz guna Dengar. mic. Guna mic. Dengar tak? Dengar. Dengar. Clear. Dengar. Tak dengar? Clear. Clear? Dengar? Ya. Baik. Ketika mana Syekh Abdullah Fahim pulang tu, suasana dalam negara kita di Malaysia, di tanah Melayu, masa tu belum ada lagi Malaysia. Nah, ketika itunya dengar deh. Dalam penjajahan British, British menjajah tanah Melayu, Belanda menjajah Indonesia. Maka ketika itu semangat orang panggil memperjuangkan kemerdekaan negara tu masing-masing sebenarnya didorongkan oleh ulama. Iaitu kalau di Indonesia didorongkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, dan kalau di Indonesia ni iaitu Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Dengar deh. Dua lagi suara. Dua lagi tu suara. Double voice. Ustaz mute saya tak? Ustaz mute saya. Ustaz mute kan saya. Nak mute mana tu? Saya pun tak tahu. Saya tak nak mute awak tu. Tak reti saya. Satu mic kena mute. Saya pakai earphone ni. Awak cabut dulu mic awak tu. Ya, jadi. Okey tak? Double lagi. Okey dah. Baik, kemudian kita sambung lagi tadi deh. Maka ketika tu pada sebelum tahun 50-an, antara anak murid Syekh Abdullah Fahim yang telah pun menubuh satu persatuan orang Melayu lah yang Islam, iaitu Tuan Guru Abu Bakar Al-Baqir, Tuan Guru Haji Abu Bakar Al-Baqir di Semanggul. Itu nama persatuannya Hizbul Muslimin kalau tak silap saya. Maka pendek ceritanya, masa ketika itu berlakulah orang panggil perintah darurat daripada British sehingga diharamkan Hizbul Muslimin. Maka orang Melayu ketika itu berhimpun di Johor kalau tak silap, Datuk On meminta supaya dihimpunkan ulama. Maka ketika itu ulama berhimpun di Johor, maka berdirilah satu badan ulama di dalam UMNO. Itu UMNO ketika itu sebagai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, dipanggil Pekembar. Iaitu persatuan orang Melayu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi Datuk On suka kalau ulama-ulama tu melibatkan diri di dalam satu persatuan untuk untuk menyatukan suara-suara orang Melayu untuk mendapat kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, mencapai kemerdekaan. Baik. Kemudian badan ulama ni berhimpun sekali lagi di Sultan Sulaiman, Stadium Sultan Sulaiman kalau Kuala Lumpur. Itu. Di sana tu pada tahun 51 kalau tak silap, maka pendek ceritanya tertubuhlah Persatuan Islam Setanah Melayu. Jadi ketika mana Persatuan Islam Setanah Melayu nak diletak nama, atau sekarang dipanggil Parti Islam Se-Malaysia lah, iaitu PAS. Sebelum nak diletak nama Parti Islam Se-Malaysia tu sebenarnya telah pun ada beberapa nama yang dicadangkan. Ada beberapa nama yang dicadangkan oleh
para peserta perhimpunan tersebut. Nah, antaranya apa yang dicadangkan ialah nama Nahdlatul Ulama Melaya. Tuh. Dan yang mencadangkan nama Nahdlatul Ulama Melaya tu ialah Syekh Abdullah Fahim. Nah, Syekh Abdullah Fahim. Jadi bukan hanya nama tersebut. Banyak sebenarnya nama-nama yang dicadang tu sebelum diterima nama Persatuan Islam Setanah Melayu atau Semelaya, maksud tu Semelaya. Nah, sebelum tunya sudah banyak nama-nama yang apa di apa nama ni yang di Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekejap antara nama-nama yang dicadangkan. Jadi tadinya Hizbul Muslimin tu pada tanggal 29 Julai 1948 ditubuhkan oleh Tuan Guru Haji Abu Bakar Al-Bakir Semanggul, yang mana beliau ni anak murid Syekh Abdullah Fahim. Jadi Padang, ya betul. Padang Kelak Sultan Sulaiman, betul. Jadi ketika mana nak didaftar dan nak dinamakan persatuan tersebut, ada beberapa nama. Satunya Persatuan Ulama Melaya. Yang ini boleh ditengok dalam Warta Negara 17 November 1951. Kemudian ada lagi nombor 2 namanya Perikatan Ulama UMNO Melaya. Ini yang diusulkan oleh Ketua Pemuda UMNO ketika itu. Yang ketiga Persatuan Muslimin Tanah Air. Ringkasannya Permata. Yang keempat Pertubuhan Islam Melaya pertama. Dan yang kelima ialah Nahdlatul Ulama Melaya yang diringkas menjadi Naam. Karena Naam Nun Nahdlatul Ain Ulama Mim Melaya. Jadi Naam ringkasannya. Jadi nama ni dicadangkan oleh Syekh Abdullah Fahim dan kebanyakan ulama pondok kaum tua ketika itu. Yang keenam antara nama yang diberi lagi Jabhah Ulama Melaya. JUM dia panggil. Yang ketujuh Persatuan Islam Semelaya. Ini dicadangkan oleh Ustaz Usman Hamzah yang mewakili Persatuan Al-Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggul, Perak. Maka yang mujriti yang diterima ketika itu ialah Persatuan Islam Semelaya. Paslah. Maka setelah mana tertubuhnya PAS, maka Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, Syekhul Islam ni, pejabat pertama yang dijadikan markas pejabat PAS yang pertama ialah di pondok beliau sendiri, di pondok Dairatul Ma'arif Wattaniyah di Kepala Batas. Ini kalau para penonton belilah buku-buku sejarah yang ditulis oleh pengkaji sejarah PAS iaitu Ustaz Fadli Ghani, pasti ditulis ataupun sejarah PAS Kelantan dan sebagainya lah, ikutlah, pasti akan menyatakan bahawasanya pejabat PAS yang pertama ialah di pondok Dairatul Ma'arif Wattaniyah Kepala Batas. Jadi ketika itu PAS tu sebagai satu badan ulama di dalam UMNO. Jadi setelah mana PAS tu dikeluarkan daripada UMNO, bila tu? Apabila Datuk On meninggalkan UMNO pada Ogos 1951. Jadi tadi penubuhan tadi tu pada tahun pada 22 Februari 1950. Jadi setelah mana Datuk On keluar daripada UMNO, maka sebagai tanda taat setia kepada Datuk On, iaitu Tuan Guru Haji Fuad Hassan yang dipertua yang pertama, beliau juga membawa PAS ni keluar daripada UMNO dan menjadi parti politik. Jadi parti politik. Tetapi ketika itu masih lagi ahli Persatuan Islam Setanah Melaya ni, Semelaya ni dibenarkan menjadi dui ahli. Ketika itu masih lagi jadi dui ahli. Arti dui ahli ni dia tu ahli PAS, dia juga ahli UMNO ketika itu. Jadi sebab itulah tidak hairan Syekh Abdullah Fahim yang ketika itu di samping menjadi ketua UMNO Seberang Perai dan kepala Batas, beliau juga ialah ketua Dewan Ulama PAS yang pertama. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat yang pertama. Baik. Jadi setelah mana PAS ni menjadi parti politik, walaupun ahli itu diberi keterbukaan menjadi dui ahli, dia juga ahli UMNO, dia juga ahli PAS, namun dia menjadi parti politik. Artinya masuk bertanding dalam pilihan raya lah.
Setelah mana PAS ni menjadi parti politik, ahli itu dibuka kepada seluruh lapisan masyarakat. Maka ketika itu timbullah isu kaum muda dan kaum tua di bawah pimpinan yang dipertua PAS ketika itu Tuan Guru Haji Fuad Hasan. Timbul isu kaum muda kaum tua. Iaitu ketika mana ketua PAS cawangan Pulau Pinang ni ketika itu namanya di dalam PAS. Maka dengan inisiatif daripada Tuan Guru Haji Fuad Hasan, PAS ketika itu menganjurkan muzakarah alim ulama semelaya. Tu anjuran PAS. Di mana? Di kepala batas di Pondok Dairatul Ma'arif Wataniyah. Bila tu tanggalnya? Tanggalnya ialah pada 4 Januari. Nak? Tak ada suara. Ada. Teruskan tak? Ada. Ada. Ada? Ada. Komen tak ada tu? Okey, ada. Jadi hasil keputusan muzakarah tu dikeluarkan oleh Persatuan Islam Semelaya. Ini kitabnya. Kitabnya namanya ialah Risalah Ketetapan Majlis Muzakarah Ulama Semelaya yang mana menjawab isu-isu kunuk, isu-isu tahlil, istighasah, tawassul, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab dijawab di dalam ni. Dan insya-Allah kitab ni juga akan menjadi dustur lah, kita kata antara kitab rujukan di dalam Naam yang kita hidupkan sekarang. Baik. Jadi di dalam pertemuan muzakarah alim ulama semelaya pada tanggal 4 Januari tersebutlah tertubuhnya satu badan ulama yang diletak nama Nahdlatul Ulama Melaya. Jadi di sini kita boleh rujuklah kepada video yang Setiausaha Agung Naam Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim yang sekaligus sebagai moderator pada malam ni pernah pergi berziarah kepada salah seorang anak murid Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Ziyadi dah. Tuan Guru Haji Ahmad Ziyadi nama dah. Ziyadi. Dan video tersebut ada di dalam YouTube dan di dalam page Naam. Boleh rujuk di sana. Jadi itu dia panggil saksi hidup, dia panggil saksi sejarah yang hidup yang melihat bahawasanya pada tanggal tersebut iaitu 4 Januari 1953 berdirilah satu badan ulama di dalam Persatuan Islam Semelaya dan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, kerana ketika itu masih lagi dui ahli, iaitu badan ulama kaum tua yang diletak Boleh tak? Gangguan sikit line. Line tadi. Line loading.
Jadi sejarah menyatakan, fakta sejarahnya Syekh Abdullah Fahim ini berteman dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, iaitu pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama yang asal di Indonesia. Iaitu lebih kurang pada tanggal berapa? Januari juga, tapi lebih lama lagi. Kerana sekarang ni sudah 94 tahun Nahdlatul Ulama yang asal di Indonesia tu berdiri, berbakti, berkhidmat kepada umat. Jadi hasil daripada itulah Nahdlatul Ulama yang asal di Indonesia tu berjaya menghalang kerajaan Saudi Wahabi yang berideologi Wahabi lah kita kata. Kerajaan Saudi yang berideologi Wahabi ketika itu daripada meruntuhkan makam Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka ini yang menjadi inspirasi yang kuat di dalam jiwa Syekh Abdullah Fahim dan ulama-ulama kaum tua ketika itu. Antara yang hadir orang panggil ketika itunya ada di dalam buku ni. Antara yang hadir saya baca antara yang hadir dalam sejarah perjuangan bangsa Melayu ni ada menyatakan nama-nama dia. Antaranya kejap. Mana ni? Sebentar. Antara ulama besar yang hadir ketika itu. Baik. Antara yang hadir ketika itu antaranya Tuan Guru Haji Abdullah Fahim sendiri kerana di pondok dia, Tuan Guru Haji Ahmad Datuk Haji Ahmad Al-Badawi iaitu anak beliau. Kemudian Tuan Guru Haji Hussein Cik Dan, Tuan Guru Soleh Usman, Tuan Guru Haji Muhammad bin Haji Hitam daripada Negeri Sembilan, Tuan Guru Haji Ahmad Mahir, ini Datuk Mufti Negeri Kelantan, Tok Peti Haji Ahmad Mahir. Jadi Tok Peti Haji Ahmad Mahir ni, Tuan Guru Haji Ahmad Mahir ni, Datuk Mufti ni antara ulama yang dapat mematahkan hujah kaum muda ketika mana berdebat di hadapan Sultan Kelantan di Masjid Muhammadi. Itu boleh baca sejarah. Jadi beliau juga hadir ketika mana perhimpunan tersebut. Sebab tu ketetapan Majlis Muzakarah Ulama se-Melaya. Jadi Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Mahir, Mufti Kelantan ketika itu hadir ketika mana muzakarah dan sekaligus sebagai mendirikan badan ulama yang diberi nama Nahdlatul Ulama Melaya. Antara lagi yang hadir Tuan Guru Haji Muhammad Siding, Kelang. Antara lagi yang hadir Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Abdul Salam, Perak. Antara lagi yang hadir ialah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk, Kedah. Ini beberapa nama yang dipastikan di dalam buku Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Ini ada. Jadi beberapa ulama ni hadirlah dalam jadi kerana itulah menjadi dorongan serta penguat semangat ulama-ulama kaum tua ketika program tersebut muzakarah pada tanggal 4 Januari 1950 Okey. 4 Januari 1953. Jadi kerana itulah kenapa? Kerana tadi kaum tua di Indonesia mereka jauh sebelum merdeka Indonesia tu telah pun berdiri satu jamaiyah, satu persatuan, satu pertubuhan ulama-ulama pondok, ulama-ulama tradisional, ulama-ulama kaum tua yang dinamakan Nahdlatul Ulama sehingga berhasil menegah kerajaan Saudi yang berideologi Wahabi ketika itu meruntuhkan makam kubur Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah
di dalam pertemuan muzakarah ulama Semelaya anjuran PAS, anjuran Persatuan Islam Semelaya ketika itu, lahirlah badan ulama yang dinamakan Nahdlatul Ulama Melaya. Baik. Kemudian tadi kita sebut dah, dia kata minta ustaz ulang nama wakil Naam, wakil ulama, bukan NU Naam nah. Wakil ulama yang hadir muzakarah ketika itu daripada Negeri Sembilan, Tuan Guru Haji Muhammad bin Haji Hitam, Cengkau, Negeri Sembilan. Boleh? Boleh dah? Antara yang hadir tu, antara yang hadir. Banyak lagi kalau saya nak baca ni. Antara lagi Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Husin Nasir Kedah. Antara lagi Syekh tadi Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk, Syekh Usman Jalaluddin Penanti, Tuan Guru Haji Husin Cik Eda, Tuan Guru banyak lagi lah. Jadi boleh dikatakan seluruh Melaya ketika itu. Sehingga Kelantan pun tidak ketinggalan, iaitu Datuk Mufti Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Mahir. Baik. Jadi Naam ni ketika itu hanya badan ulama kaum tua yang mempertahankan Islam secara tradisional, iaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah dengan mazhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah wal Maturidiyah, berfiqh dengan mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i ini boleh lihat dalam video Ustaz Dr. Aiman yang membaca sedikit daripada wasiat Syekh Abdullah Fahim tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Melaya ketika itu, dan bertasawuf dengan tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali dan sebagainya. Boleh rujuk kepada amanat Syekh Abdullah Fahim, tulisan tangan beliau sendiri. Jadi badan tersebut tidaklah orang panggil digerakkan secara oleh orang-orang yang pandai berorganisasi. Hanya sebagai media ulama-ulama kaum tua untuk bermuzakarah, menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh kaum muda yang hangat ketika itu. Hangat ketika itu. Kaum muda ni hangatlah ketika itu. Antara yang hangat di Penang yang menjadi aku panggil lawanan kepada Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Yang menentang banyaklah. Itu Ustaz Ibrahim Akibi. Baik. Jadi pendek ceritanya, setelah mana Muktamar Persatuan Islam Semelaya melarang keras ahli menjadi dui ahli, maka ketika itu berpecahlah ulama-ulama ketika itu. Ada yang meninggalkan UMNO, masuk terus ke dalam PAS, antaranya Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Husin Nasir Kedah. Dan ada yang kekal di dalam UMNO, iaitu antaranya Syekh Abdullah Fahim sendiri, Tuan Guru Haji Husin Cik Dal, Tuan Guru Haji Ahmad Badawi dan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk, Tuan Guru Haji Ahmad Maliki dan sebagainya. Ada yang kekal dalam UMNO. Dan ketika itu, setelah mana dilarang keras ahli menjadi dui ahli, maka ketika itu Nahdlatul Ulama Melaya sebagai badan ulama kaum tua ketika itu terbubar. Terbubar. Dengan sendirinya terbubar. Dan ketua Dewan Ulama PAS Pusat ketika itu diganti oleh Tuan Guru Haji Yahya Junaid. Syekh Abdullah Fahim tidak jadi dah ketika itu. Jadi setahun sebelum kemerdekaan, bila tu pada tanggal 18 November 1956. Ini boleh dirujuk kepada Warta Negara yang bertarikh 6 Oktober 1956 halaman 4. Dah. Setahun sebelum merdeka pada tanggal 18 November 1956, satu perjumpaan ulama-ulama diadakan di Perak. Bagi bertujuan untuk menubuh Parti Nahdlatul Ulama Melaya. Yang bertanggungjawab ni antaranya ialah yang dipertua PAS sendiri. Yang ketika itu sudah keluar daripada PAS. Namanya Tuan Guru Haji Fuad Hasan lah. Kerana beliau ni memang jiwa kaum tua. Tu. Baik. Maka setelah mana berdirinya Parti Nahdlatul Ulama Melaya, ini boleh dirojok dalam buku sejarah PAS yang ditulis oleh Ustaz Abdul Ghani, Ustaz Fadli Abdul Ghani pun ada, dan di dalam Harakah Daily yang ditulis kolom penulisan Ustaz Fadli Abdul Ghani pun ada. Cuma yang tidak adanya ialah maklumatnya ialah Tuan Guru Haji Fuad Hasan dia berjumpa dengan Syekh Abdullah Fahim, memujuk Syekh Abdullah Fahim supaya masuk ke dalam Parti Nahdlatul Ulama Melaya yang ditubuh ni.
Tapi Syekh Abdullah Fahim enggan. Dengan meninggalkan kata-katanya, dia kata apa? Syekh Abdullah Fahim kata, cukuplah orang Melayu berpecah menyebabkan kita hilang kekuatan walaupun kita orang Melayu mempunyai kuasa. Jadi akhirnya Parti Nahdlatul Ulama Melaya itu sendiri terkubur. Apabila yang dipertuanya iaitu Ustaz Abu Bakar Hamzah. Ya, setelah mana tertubuh, dia masa nak tertubuh tu, pemilihan tu, Tuan Guru Haji Fuad Hasan ni ditimbalan. Jadi yang dipertuanya ialah Ustaz Abu Bakar Hamzah. Tiba-tiba Ustaz Abu Bakar Hamzah ni lama kelamaan dia jadi pengikut kaum muda. Jadi rosaklah ketika itu Parti Nahdlatul Ulama Melaya. Jadi daripada beberapa sejarah yang kita sebut tadi. Pertama, iaitu saat nak mendirikan pertubuhan ulama oleh UMNO, salah satu nama yang dicadangkan ialah daripada 6 nama yang kita sebut tadi ialah Nahdlatul Ulama Melaya. Namun tidak dipersetujui, akhirnya terjadilah nama Persatuan Islam Semelaya. Kemudian setelah mana PAS tu keluar jadi parti namun masih lagi duit ahli, timbul isu kaum muda kaum tua, maka di situlah mulanya berdiri Badan Ulama yang dinamakan Nahdlatul Ulama Melaya. Kemudian setelah mana Muktamar PAS melarang Naam sebagai Badan Ulama kaum tua tadi tu terkubur. Kemudian setahun sebelum merdeka tadi, tanggal 18 November tadi, 1956, ulama-ulama seumpama Tuan Guru Haji Fuad Hasan ni berkumpul di Perak dan menubuhkan Parti Nahdlatul Ulama Melaya, namun tetap terkubur kerana Syekh Abdullah Fahim tidak masuk menyertainya. Serta itu satu sebab Syekh Abdullah Fahim tidak menyertai. Kemudian yang dipertuanya Ustaz Abu Bakar Hamzah tu menjadi kaum muda. Muhammadiyah lah kalau di Indonesia. Ya memang Haji Ahmad Fuad Hasan keluar PAS bukan kerana masalah soal kaum muda kaum tua, betul? Memang betul, bukan masalah kaum muda kaum tua. Kerana soal kaum muda kaum tua memang dengan bijaksananya Tuan Guru Haji Fuad Hasan menangani dengan muzakarah alim ulama Semelaya yang kita telah sebut dah tadi. Sehingga tertubuhnya badan ulama yang bernama Nahdlatul Ulama Melaya. Jadi setelah terkuburnya Parti Nahdlatul Ulama Melaya, hilanglah nama Naam tadi tu. Nahdlatul Ulama hilang. Maka sekarang ni kita hidupkan kembali Naam tadi tu tidak atas nama parti. Jadi yang masih lagi pening tu kenapa? Jadi saya pelik, tidak atas nama parti, NGO. Kenapa? Pertama, tidak atas nama parti. Kalau kita mendirikan Nahdlatul Ulama Melaya atas nama parti, berarti kita tidak direstui oleh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Satu. Kerana zaman Tuan Guru Haji Fuad Hasan tu pernah dia tawar dah. Dia pujuk rayu dah supaya masuk. Tapi ditolak. Kerana tidak merestui parti banyak berdiri. Parti-parti Melayu banyak berdiri. Kerana saat tu saat nak dekat merdeka dah. Baik. Itu satu. Jadi kerana itu Nahdlatul Ulama Malaysia yang kita hidupkan kembali sekarang ni tidak atas nama parti. Kekal di atas nama NGO. Organisasi Islam dan Kemasyarakatan. Kemudian apa manfaatnya kita menghidupkan kembali? Begini. Banyak gerakan-gerakan Islam di tanah Melayu kita ni. Gerakan-gerakan Islam di tanah Melayu kita ni. Tak kira lah. ISMA ke, ABIM ke, PAS sebagai parti ke, apa saja. Manhaj pemikiran, manhaj ideologi berfikir, kebanyakannya diambil daripada Ikhwanul Muslimun. Baik. Bukan kita nak mengatakan Ikhwanul Muslimun tu salah, tak betul. Tidak. Itu sejarah yang panjang dan perbahasan yang sangat panjang lebar yang perlu cendekiawan-cendekiawan ahli akademik membahasnya. Yang kita bahas ni ialah di manakah orang panggil manhaj ulama kita sendiri. Kenapa perlu kita mengagungkan yang di luar sedangkan kita mempunyai tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang berjasa dalam memerdekakan tanah Melayu kita dulu. Kita punya Syekh Abdullah Fahim, kita punya Tuan Guru Haji Ahmad Badawi, kita punya Tuan Guru Haji Hussein Syekda, kita punya Tuan Guru Syekh Osman Jalaluddin Penanti, kita punya Tuan Guru Haji Ahmad Mahir, kita punya beramai Tuan Guru Ahmad bin Muhammad Said Linggi. Itu antara
ulama-ulama yang pasca kemerdekaan, yang berjuang, ulama kaum tua. Kenapa saya tekankan ulama kaum tua? Kerana kaum muda ahli akademik di universiti kebanyakannya menanamkan pahaman kepada graduan atau pelajar-pelajar universiti bahawasanya yang memperjuangkan kemerdekaan itu bukan kaum tua, kaum muda. Kaum tua ni dilihat sebagai mereka yang banyak menjilat istana, menjilat sultan, kononnya. Jadi fahaman tersebut, dakwaan tersebut tidak benar. Jadi ada yang menanya nasionalisme di sisi Naam itu bagaimana? Ya, nasionalisme itu telah disebut oleh Syekh Abdullah Fahim. Nah, antara yang disebutkan apa? Yatibun nasyidu bi zikril watan la yahyal malayu wa yastaqil watan. Dan kalau kita lihat dalam buku yang ditulis oleh Muhtapetah ni antara pelajar Syekh Abdullah Fahim. Nah, antara yang diakui oleh anak murid Syekh Abdullah Fahim di dalam ni disebutkan oleh Datuk Haji Abdul Aziz Ahmad. Datuk Haji Abdul Aziz Ahmad ni antara anak murid Syekh Abdullah Fahim. Beliau mengatakan kami di sekolah pada masa itu selalu ditekankan oleh Syekh Abdullah Fahim kepada hubbul watani minal iman. Cinta tanah air sebahagian daripada iman. Malah beliau sendiri selalu mengadakan syarahan-syarahan mengenai cinta tanah air. Ini yang disebut oleh anak murid Syekh Abdullah Fahim, Datuk Haji Abdul Aziz Ahmad. Tuan-tuan boleh beli yang buku Muhtapetah ni. Boleh dilihat dalam ni. Jadi, oleh kerana itu semangat nasionalisme yang terbit di Nusantara. Kita kata Nusantara selalu. Bukan hanya Malaysia, bukan hanya tanah Melayu. Termasuk Indonesia, Melaya, itu daripada jiwa-jiwa roh-roh alim ulama kita. Jadi jangan kita samakan nasionalisme yang berada di Timur Tengah, yang dilahirkan daripada jiwa orang Kristian yang berfahaman nasionalis sekularis, iaitu Michel Aflaq, menantu kepada Perdana Menteri yang pertama Israel, iaitu Golda Meir, yang mendirikan Parti Ba'ath, yang mengkaderkan tokoh-tokoh yang kemudiannya menjadi pemimpin-pemimpin di Mesir, di Syria, di Iraq, Saddam Hussein, apa lagi, Hafiz Asad dan sebagainya. Itu memang nasionalisme di Timur Tengah itu tidak daripada jiwa-jiwa ulama. Berbeza di Nusantara kita. Nusantara kita ni memang daripada jiwa ulama. Cuba tengok. Kalau di Indonesia dinyanyikan syair apa? Yalal watan. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman. Dan hubbul watan minal iman ni bukan hanya di Indonesia saja. Memang tadi disebutkan di dalam buku ni. Anak murid Syekh Abdullah Fahim sendiri menyebutkan bahawasanya ditekankan semangat hubbul watan ni minal iman. Jadi kalau kita kata tak perlu lagi Nahdlatul Ulama Malaysia dihidupkan, Nahdlatul Ulama Melaya, kenapa ramai anak-anak muda kita tak kenal Syekh Abdullah Fahim? Tak kenal jasa ulama-ulama yang memperjuangkan kemerdekaan. Kalau tanya Syekh Yusuf Qardawi, semua orang kenal. Kenal Syekh Yusuf Qardawi? Kenal. Padahal Syekh Yusuf Qardawi bukan orang Malaysia. Bukan bangsa Melayu pun, bukan warga negara Malaysia. Tapi dikenali, ma'ruf. Sayang kita ni tidak mengenali ulama kita sendiri. Tu anak-anak muda kita. Jadi inilah antara salah satu tujuannya ialah supaya manhaj pemikiran orang-orang yang mengaji agama ni tidak hanya orang panggil seperti mereka di dalam ISMA ke, di dalam ABIM ke dan sebagainya, mereka mengambil acuan daripada Said Qutub, daripada kitab Said Qutub Ma'alim fit Tariq, daripada tokoh-tokoh ikhwan yang lain. Kita bukan nak berlawan dengan ikhwan, tidak. Tetapi kita nak menghidupkan manhaj pemikiran bagaimana ulama-ulama kaum tua kita dulu. Mereka bukan tinggal diam, biarlah orang menjajah. Tidak. Mereka juga haraki. Mereka juga ada harakah mereka. Bergerak. Mereka mempunyai harakah. Kita kalau disebut harakah itu memang kalau harakah itu memang terus ikhwanul muslimun. Terus ulama-ulama kaum tua kita juga berharakah, bergerak. Itu maksud saya. Jadi Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah, ya betul. Dan memang banyak orang panggil di Penang, di Perak,
di tanah Melayu di zaman tersebut ulama-ulama di dalam nama madrasah mereka. Kenapa? Karena memang mereka bersemangat dengan nasionalisme. Nah, hubbul watani minal iman tu maksudnya nasionalisme sebahagian daripada agama. Itu maksud. Sehingga kalau kita belajar di pondok pun, contoh, kita belajar di pondok Pasir Tumbuh. Nama yang dikenalinya ialah pondok Pasir Tumbuh. Nama negeri, nama tempat, nama kampung, tidak dikenalkan nama madrasah Al-Bakriyah, Ad-Diniyah Al-Bakriyah. Tak dikenalkan nama madrasah, tapi dikenal dengan nama tempat, pondok Pasir Tumbuh, pondok Lubuk Tapah. Itu tandanya ulama-ulama kita dulu memang bersemangat dengan semangat nasionalisme. Nah itu. Baik, itu yang satu. Iaitu sebagai apa dia panggil, pengimbang, bukan bersaing tapi pengimbang. Kalau di universiti itu orang buat usrah, orang buat pertemuan harakah-harakah Islamiyah ni, harakah-harakah Islamiyah daripada ISMA ke ABIM ke apa saja, mereka acuannya ialah Ikhwanul Muslimun. Maka kita pengimbang, bukan bersaing, bukan melawan, tapi pengimbang, di dalam membentuk fikrah, manhaj berfikir, kita mengambil manhaj ulama-ulama kaum tua kita dulu. Itu. Apa beza pertubuhan Naam dengan Aswaja Malaysia? Bezanya begini. Aswaja Malaysia tu umum. Jadi dia tidak orang panggil tidak mengkhususkan kepada orang panggil macam ni. Aswaja tu umum, maksudnya dia berjuang cara dia. Itu. Tapi Naam ni memerlukan pondok. Naam ni ibaratnya sepatutnya pelajar pondok dan tok guru pondok yang menganggotainya dan memajukannya. Gitu. Karena Naam ni bukan hanya meratik Wahabi saja, tidak. Itu. Jadi bezanya ialah Naam punya matlamat untuk pondok-pondok ni bersatu, satu. Kemudian pondok-pondok kita ni mengubah, orang panggil bukan mengubah sistem dengan makna kita buang kitab-kitab turah, tidak. Maknanya kita al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhzu bil jadidil aslah. Maksudnya kita menjaga yang ditinggal oleh orang tua-tua kita dulu, pengajian cara lama tu tetap diperkekalkan, tapi pondok-pondok ni kita nak supaya mengatur silibus, buat madrasah, buat sijil, supaya kita boleh jahat nak kira. Kita tu maksudnya pondok kita tu berjuang hak pondok di tanah air ni sendiri. Itu maksud saya. Gini. Contoh, kita kata sekolah Cina di Malaysia ni. Kenapa mereka kuat? Karena mereka sedar mereka tidak ada hak keistimewaan di dalam negara ni. Gitu. Cuba fikir sekolah Cina, orang Cina, dia menyedari bahawasanya mereka tidak ada hak keistimewaan di dalam negara Malaysia. Jadi oleh kerana itu mereka bersatu. Mereka ada persatuan sekolah mereka iaitu Dongzong. Mereka bersatu ekonominya. Mereka menyusun silibus. Sehingga kalau mereka nak supaya mereka sijilnya diiktiraf, sebenarnya layak. Sebenarnya mereka tu layak untuk diiktiraf sijil. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan hak. Baik. Kembali kepada kita. Pondok ni institusi pengajian pendidikan yang tertua di Nusantara. Terutama di Malaysia kita lah. Kenapa kita tidak mahu memperjuangkan hak kita? Sedangkan ini negara-negara kita. Tanah air kita. Islam agama satu-satunya agama bagi negara. Kita punya hak keistimewaan. Raja, sultan, ketua bagi agama. Tapi kita tidak memperjuangkan. Kena begini, memperjuang tu bukan maksudnya pondok, bukan. Boleh tengok dalam video Dr. Aiman, bagaimana Dr. Aiman menceritakan cara kita nak memperjuangkan pondok ni. Artinya kita menyatu dulu. Menyatu. Kemudian kita belajar bagaimanakah pondok di Indonesia yang berbasiskan Nahdlatul Ulama. Contohnya pondok
lirboyu. Bagaimana mereka boleh mengekalkan pondok sampai ke ratus tahun dan pelajar semakin ramai dan mereka tidak hanya setakat aliyah, bahkan ada ma'had ali sehingga setaraf dengan degree. Ini yang perlu kita warga pondok memahami kenapa Naam ni dihidupkan. Nak? Baik. Ustaz. Baik. Ya, Ustaz. Soalan terus dah ni. Ustaz teruskan je. Soalan ni kita kumpul. Dah Baik. Ustaz selesaikan penerangan tu, baru kita baca soalan. Ustaz jawab soalan Ya. Baik. Jadi terang matlamat Ustaz, matlamat. Nah, matlamat Naam. Sekarang ni. Gerang aku nak jawab ni. Sekular. Mu tahu tak sekular tu menatang apa? Aduh, sedap tu komen sekular apa. Baik. Baiklah tadilah. Jadi pertama, mengembalikan manhaj pemikiran ulama-ulama kaum tua kita dulu supaya mengimbangi manhaj yang dibawa oleh harakat-harakat Islam yang lain yang dicelup daripada Ikhwanul Muslimun contohnya. Itu. Sehingga kita tak nak bangsa kita ni melupai perjuangan ulama-ulama kita dulu, hanya kita mengenal cara berfikir dan perjuangan ulama-ulama di negara orang lain. Gitu. Itu yang pertama. Jadi bukan berlawan tidak, tapi mengimbangi. Mengimbangi. Baik. Yang kedua ialah menyatukan pondok supaya pondok-pondok, tutup guru pondok memperjuangkan hak pondok. Bagaimana memperjuangkan hak pondok tadilah? Bukannya pondok, bukan itu. Maksudnya pondok melahirkan, bagaimana kita nak melahirkan orang pondok yang orang panggil apa? Menokoh di dalam masyarakat. Itu maksud. Menokoh di dalam masyarakat. Karena kita memang kekurangan lah. Memang tutup guru pondok kita alim. Memang alim. Sungguh. Alim sungguh. Tetapi mastur. Itu bahasanya kita kata mastur. Nak ni? Sobar Faiz, jangan ikut set-set haraki baru nak. Jadi baca komen Ustaz Rahim. Pokok je duk ngomen kuat. Sabarlah mo, insya-Allah. Jadi apa nama ni? Apa nama dia tadi? Pondok tadi dah ni. Jadi memperjuangkan pondok tu bukan maksudnya pondok bukan. Daripada membaiki sistem, memperbaharui sistem, memajukan sistem. Ini boleh kita pelajari dengan NU contoh. Tu contoh. Baik. Belajar dengan pondok-pondok di NU lah maksudnya. Bukan maksud kita belajar dari pondok-pondok artinya kita ni melekehkan pondok kita, tidak. Maksudnya kita kita melihat apa yang kekurangan di madrasah kita, kita memperbaikinya. Itu maksud. Hai, tak kesak mana tu. Suka-suka ya. Mula dah tubik pasal. Apa aku? Baik. Jadi ada orang kata cukup dah dengan parti politik. Bila kita perjuangkan parti politik kita dapat jadi pemerintah. Kemudian senanglah dana nak dapat. Jadi duit boleh buat bangunan, boleh bayar gaji guru. Sebenarnya memajukan pondok tu bukan hanya semata-mata bangunannya besar, gaji gurunya besar, tidak. Yang dimaksudkan memartabat institusi pondok, memartabatkan institusi pengajian pondok tu jauh lebih besar ialah sistem pengajian. Sehingga kalau kita pondok-pondok ni benar-benar bersatu dalam Naam, di dalam Naam, bersatu di dalam Naam, yang mana Naam ni tuan-tuan penonton semua, Rais Am kita sekarang ni ialah Tuan Guru Haji Ahmad Ridauddin bin Abdul Wahab. Dan masih banyak lagi lah orang panggil tuan-tuan guru yang lainnya, tetapi belum semua sekali. Sepatutnya kita nak adakan perjumpaan sebenarnya, tapi tiba-tiba ada PKP maka tergendala semua perjumpaan. InsyaAllah lepas PKP kita akan memulakan gerak kerja menyatukan pondok-pondok. Jadi
silap besar lah kalau orang faham Naam ni PU Faiz. Bukan. Naam, saya ni bukan nombor satu, tidak. Kami ni hanya penggerak. Saya, Ustaz Rahim ni kira anak-anak murid untuk menggerak saja. Yang di atas, yang di atas tu ialah tuan guru pondok. Antara sekarang ni tuan guru Ahmad Ridauddin, tuan guru Haji Ahmad Ridauddin, sebagai Rais Am. Timbalan Rais Am belum ada lagi. Mustasyar yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Jadi kami ni orang muda-muda ni menggerak saja sebenarnya. Jadi menyatukan pondok supaya pondok memperjuangkan panggil sistem dia, bagaimana pelajar tingkatan 1, ada peperiksaan apa, yang wajib dihafalnya apa, contoh, i'dadiyahnya apa orang panggil pengajian, contohlah. Sanawiyahnya apa kitabnya, apa matan yang wajib dihafalnya, apa yang apa lagi yang wajib dibahasnya, contoh. Hingga kepada aliyah, kitab apa, matan apa yang wajib dihafal, peperiksaannya bagaimana, keluarkan CJ, kemudian kita buatlah musabaqah qiraatul kutub ke musabaqah hifzul mutun. Banyak sebenar tuan-tuan untuk kita memajukan institusi pondok. Jadi saya sangat kecewa lah apabila ada setengah-setengah sahabat kita kata, tak payah Naam ni, kita cukup dengan parti politik je. Bila parti politik kita dapat memerintah, dapatlah dana, dapat duit, kita bolehlah buat sekolah pondok besar-besar. Doh, apa gunanya sekolah pondok tu besar tapi ilmunya tidak dapat mengganti tutup guru dulu. Itu maksudnya gitu. Itu. Jadi banyak benda lah antara sistem lagi bahsul masail yang telah kita awal-awal program Naam adakan di Masjid Sultan Salahuddin, Masjid Negeri Shah Alam, yang mana daripada tutup guru pondok daripada Kelantan pun ada turun, daripada utara pun ada turun menghantar wakil-wakilnya, iaitu seminar sistem bahsul masail. Dan alhamdulillah selepas masa nak mula-mula program tersebut, memanglah ada tutup guru yang agak sangsi lah apa program ni, ingat ke parti politik, tidak. Kita memang untuk pendidikan, untuk kemasyarakatan. Soal parti, tutup guru silakan istiqamah dengan parti yang telah tutup guru perjuangkan. Itu. Nanti ni soal parti politik tu, tutup guru pondok silakan istiqamah dengan parti apa yang telah tuan-tuan guru pondok kekalkan. Itu maksud. Jadi NGO ni mengurus tentang manhaj pemikiran, satu, institusi pondok pendidikan, dan program-program kemasyarakatan. Itu sajalah. Program kemasyarakatan tu macam Ustaz Rahim, Fisha, dengan sahabat-sahabat daripada Ansor, PCI, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia, bagi-bagi beras apa semua, itu orang panggil program kebajikan masyarakat. Gitulah. Baik. Jadi itulah beberapa yang saya kemukakan dalam sesi yang pertama ni. Jadi saya serah kepada moderator yang sudah lama menunggu. Mungkin ada soalan di sana, Ustaz Rahim. Okey, baik. Kita masuk sesi soal jawab ya, Ustaz. Baik, boleh. Soal jawab, banyak juga soalan. Apa ni? Ya, sila. Adakah Naam menjadi alat mana-mana parti politik? Dahsyat sangat. Baik ini. Naam tidak pernah menjadi alat mana-mana parti politik. Tidak pernah menjadi alat mana-mana parti politik. Kita memberi kebebasan kepada ahli untuk untuk berparti politik apa-apa sahaja. Melainkan yang bercanggah dengan Islam lah, maksudnya yang jelas-jelas parti politik tu ditubuhkan untuk melawan Islam, tak boleh lah gitu. Maksudnya parti politik negara demokrasi, kita kena faham, maka silakan. Naam tidak masuk campur urusan politik kepartian. Dengar baik. Siasah hizbiyah, soal politik kepartian, Naam tidak masuk campur.
Adakah dengan makna begitu Naam tidak berpolitik artinya sekular lah, politik suku agama suku? Ni kata kasar ni kepala hontak kau. Bukan gitu budak tu ni. Walaupun Naam tidak mencampuri urusan politik kepartian, tetapi Naam tetap menjaga politik kenegaraan. Nah, politik dengan makna siasah siasah syariah dia panggil. Politik dengan makna siasah daulah ni. Mana? Iaitu taat setia kepada yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Kerana mereka ni ulil amri mutlak, bukan Wazarat bukan yang orang panggil menteri Wazarat Tanfiz ni, bukan. Jadi taat setia kepada yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Contoh satu, berpegang teguh dengan perlembagaan negara, mempertahankan perlembagaan negara Malaysia. 2, mempertahankan rukun negara. 3, dan menjaga ideologi negara iaitu negara demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. 4. Jadi kalau 4 ni diganggu gugat dengan baik-baik, kalau 4 ini diganggu gugat oleh mana-mana individu atau parti politik, maka dia akan berhadapan dengan Naam. Dengan baik-baik tu. Contoh, kita kata contoh ni, contoh. Tiba-tiba UMNO atau UMNO lah, kita kata UMNO lah contoh. UMNO kata, kami nak ubah negara ini menjadi negara khalifah. Tak nak pakai raja-raja Melayu yang di-Pertuan Agong. Cabut. Tutup raja-raja Melayu. Buang raja-raja Melayu. Jadi khalifah. Bai'ah khalifah. Maka ketika itu UMNO akan berhadapan dengan Naam. Gitu. Kenapa? Karena kita mempertahankan apa yang telah diangkat perjanjian. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, hendaklah kamu menyempurnakan akad-akad perjanjian kamu. Maka ketika itu kita menjaga perjanjian kita ni. Negara kita mengecapi keamanan sampai ke tahap ini kerana kita telah menjaga orang panggil perjanjian kita. Itu maksud. Samalah NGO di Indonesia pun mereka menjaga Negara Kesatuan Republik tu NKRI, harga mati, Pancasila. Tu mereka cara ideologi negara mereka. Kita ideologi negara kita. Maksud gitu. Jadi sesiapa sahaja, parti mana saja, individu mana saja yang nak mengacau 4 pilar tadi, 4 orang panggil 4 ciri negara, 4 politik kenegaraan tadi. Mana? Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Perlembagaan negara. Apa lagi tadi? Rukun negara. Rukun negara. Yang keempat ialah ideologi negara raja berperlembagaan demokrasi berparlimen, maka ketika itu Naam akan campur tangan. Itu maksud politik kenegaraan. Soal siapa nak bertanding itu serah kepada parti, dan Naam memberi kebebasan kepada ahlinya untuk memilih parti. Ustaz Rahim orang PAS, saya tak ada parti. Ada PKR, ada UMNO, ada Bersatu, ada macam-macam Naam ni. Silakan, kerana kita dalam Naam ni memahami bahawasanya parti itu wasilah dan kuasa itu maqasid. Kita kena faham gitu. Jadi jangan kita menjadikan wasilah tu maqasid tu hilang begitu saja. Itu baik. Itu sajalah. Jadi di atas nama Naam tidak akan sekali-kali menjadi alat bagi parti politik mana-mana pun. Sama ada UMNO ke, Bersatu ke, PAS ke, PKR ke, apa-apa saja parti tidak. Kita berdiri dengan sendiri, kita mempunyai perjuangan sendiri, matlamat sendiri. Itu. Selesai. Tegang deh. Okey. Ustaz, soalan seterusnya Ustaz. Baik. Adakah anak-anak murid Syekh Abdullah Fahim menyebarkan Naam ke setiap negeri seperti dilakukan oleh pihak Tanfiziah sekarang? Masa dulu anak-anak murid Syekh Abdullah Fahim ni ada tak diorang sebarkan Naam? Baik. Dia oleh kerana kita faham daripada sejarah tadi, Naam tu terkubur ketika mana Muktamar PAS melarang ahli menjadi duit ahli, maka di sanalah kita dapat orang panggil kesimpulannya tidak ada anak-anak murid Syekh Abdullah Fahim yang meneruskan. Semuanya mengekali di atas parti-parti. Contohnya
UMNO, seperti Tuan Guru Haji Abdul Rahman Marbuk, Tuan Guru Haji Hussein Cekda, Tuan Guru Haji Ahmad Maliki, Tuan Guru Haji Ahmad Badawi, mereka dalam UMNO. Mereka memperjuangkan politik UMNO. Dan yang lagi Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Husin Nasir Kedah, dan majoriti tutup guru pondok sendiri tu duduk di dalam PAS. Jadi tidak ada yang membawa Nahdlatul Ulama Melaya ni, tidak ada. Karena ketika itu Nahdlatul Ulama Melaya ni hanya medium muzakarah ulama-ulama kaum tua. Begitu saja. Saya telah sebut tadi, tidak dalam bentuk keorganisasian yang diurus oleh Tanfiziah dan sebagainya. Karena sudah banyak dah organisasi. Pertama, UMNO sendiri. Kemudian PAS. Kemudian dalam UMNO dan PAS tu ada cabang-cabang. Wanita, muslimat, pemuda, pemuda UMNO. Nanti ni pemuda PAS. Pemuda PAS sendiri tu Tuan Guru Haji Ahmad Badawi, timbalan ketua pemuda UMNO. Beliau juga ketua pemuda PAS pusat yang pertama. Jadi sudah banyak dah orang panggil organisasi-organisasi yang perlu digerakkan. Muslimat, Dewan Ulama dan sebagainya. Jadi Naam ketika itu tidak sebagai satu organisasi, hanya medium pertemuan ulama kaum tua bagi menjawab apa-apa yang telah dibangkitkan oleh kaum-kaum muda. Gitu. Jadi sehinggalah sekarang kita menghidupkan kembali, direstui oleh, alhamdulillah kita direstui oleh Tun Abdullah bin Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Badawi bin Syah Abdullah Fahim sendiri. Satu, yang pertama, mengukuhkan barakah. Satu. Yang kedua, seperti yang telah saya sebut tadi, Ustaz Abdul Rahim sebagai SU Agong Tanfiziah sempat bertemu dengan anak murid Syah Abdullah Fahim dan menyebutkan tentang ni, dan beliau mengalirkan air mata dan beliau menceritakan sejarah bersama dengan Syekh Abdullah Fahim dan sedikit daripada penyaksian di dalam Nahdlatul Ulama Melaya. Itu saja. Cukup. Tidak. Adakah Naam ni keahlian dia hanya untuk orang alim je? Tidak. Tidak. Yang pertama, Naam ni mestilah disertai oleh tuan-tuan guru pondok, baba-baba pondok, asatiza pondok dan pelajar-pelajar pondok. Dan mereka-mereka yang mencintai ulama-ulama pondok, institusi-institusi pengajian pondok, yang berbasiskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab Syafi'iyah, dan meraihkan mazhabil arba'ah yang lainnya, 3 mazhab yang lainnya, mazhab 4 lah kita kata. Itu. Kemudian dibukakan keahlian ini kepada semua bangsa Melayu beragama Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang cintakan ulama. Itu maksud. Samalah seperti NU di Indonesia pun bukan hanya ulama saja, seluruh masyarakat dibuka. Itu maksud. Mereka yang mencintai Syekh Abdullah Fahim, mencintai jasa-jasa ulama-ulama kaum tua yang memperjuangkan kemerdekaan, wajib menyertai. Karena kalau tidak kita yang menghidupkan, siapa lagi? 31 Ogos ada tak orang menyanyi lagu apa? Yatibun nasyidu bi zikril watan la yahyal malayu wa yastaqil watan. Tidak ada. Yang nyanyinya ialah tanggal 31 bulan 8 57 ni. Itu lagu Sudirman dinyanyikan. Di mana wahai bangsa Melayu yang cintakan ulama, padahal ulama kita ada meninggalkan lagu untuk menjulang, memperingati, sehingga kalau boleh kita nak supaya orang Malaysia, bangsa yang ada di Malaysia ni, tak kira warga negara Malaysia, bangsa apa pun dia, daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak, mesti menyedari hakikat bahawasanya mereka sedang menumpang jasa ulama. Kalau tanpa ulama yang memperjuangkan kemerdekaan dulu, maka kita tak akan dapat mengecapi orang panggil keamanan negara tahap ni sekarang ni. Itu. Baik. Jawab deh. Tidak. Okay. Nationalism. Lagi. Nasionalisme. Di sisi Naam ni macam mana Ustaz? Fahaman Naam? Tadi dah ada jawab dah tadi. Dah ada jawab dah dalam tu, sebab saya tengah baca soalan tadi. Ni saya jawab dulu tadi kan. Jadi nasionalisme tu bukan nasionalisme dengan makna perkauman, bukan nasionalisme dengan makna kita menindas bangsa lain, tidak. Bukan nasionalisme yang berbentuk ruh Islam. Ini dalam bagaimana nasionalisme yang berbentuk dalam, iya, Nabi SAW seorang nasionalis yang cintakan kepada tanah air. Kalau tidak kerana
kaumku yang menghalaukanku, pasti aku tidak akan meninggalkan engkau wahai Mekah Al-Mukarramah. Nah, bahkan dalam Al-Quran disebutkan ayat yang Rasulullah SAW sampai di Juhaifah itu Rasulullah sedih menangis, kemudian datang Jibril. Jibril kata, atashtaku ila baladika ya Rasulullah, adakah engkau rindu kepada negeri engkau wahai Rasulullah? Rasulullah kata, na'am ya Jibril. Maka Jibril kata, innallaha ta'ala inna rabbaka yaqulu sesungguhnya Allah Ta'ala yang mewajibkan engkau melaksanakan hukum hakam Al-Quran supaya engkau benar-benar dikembalikan ke Mekah Al-Mukarramah. Fatabassama Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum. Wa radiya anhu, dan Rasulullah meredai orang panggil busyra, berita gembira tersebut. Lalu katanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, fahadhihi al-ayah isyaratun anna hubbal watan juz'un minal iman. Di dalam ayat tersebut adanya isyarah yang menunjukkan bahawasanya cintakan negara, cintakan bangsa, cintakan tanah air, juzuk daripada keimanan. Nah itu. Jadi begitulah na'am, bukan menolak nasionalisme 100%, tetapi nasionalisme yang berrohkan Islam, bukan nasionalisme yang suka memboikot, menindas bangsa lain, tidak. Baik. Okay, apa? Dan ini boleh kita lihat kata-kata Syekh Abdullah Fahim dengan Hadratus Syekh Ki Hashim Asy'ari. Ustaz Rahim, sikit lagi dah ni. Antara yang disebut oleh Syekh Abdullah Fahim ialah bangsa kita, bangsa Melayu, apa dah? Ada yang di dalam Facebook ada. Kita bangsa Melayu mesti memperjuangkan nasib bangsa kita kerana Allah. Bangsa Melayu mesti memperjuangkan kemerdekaan kerana Allah. Kita orang Melayu mesti memperjuangkan bangsa kita. Kebangsaan Islam tidak menolak kebangsaan, tetapi kebangsaan tidak boleh menolak Islam. Ada kata-kata Syekh Abdullah Fahim. Dan begitu juga Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari menyebut nasionalisme, kebangsaan dan agama dua kutub yang tidak berseberangan. Jangan dipertembungkan. Itu antaranya. Baik, habis. Ya betul. Saharuddin Abdul Rahman ada komen, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi pun seorang nasionalis. Tapi dalam masa yang sama, betul. Itu sangat tepat. Memang Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Dr. Zulkifli Muhammad, mereka ni sebenarnya murid Syekh Abdullah Fahim. Ni ada buku-buku lama Dr. Zulkifli, Dr. Burhanuddin dengan saya. Biodata mereka tu memang mereka belajar dengan Syekh Abdullah Fahim. Baik, ada. Okay, Ustaz. Ada orang tanya. Okey, ni dekat Malaysia ni ada Nahdlatul Ulama Malaysia ada PCINU Malaysia pun ada. Ada banyak lagi beberapa nama yang nama sama Nahdlatul Ulama. Apa beza dia, Ustaz? Baik. Begini, para penonton semua, kalau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia, kalau bahasa orang Indonesia panggil PCINU Malaysia. Kalau kita PCINU Malaysia, pengurus cabang istimewa itu dianggotai oleh orang-orang Indonesia. Dan struktur kepimpinannya direct ke pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Jadi mereka tu memang kelompok Indonesia. Dan apa nama ni? Di dalam borang mereka pun memang mempertahankan Pancasila dan sebagainya. Itu. Jadi di dalam soal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, soal kebajikan masyarakat, soal program-program apa-apa, kita na'am bekerjasama. Ada banyak kita berkolaborasi lah, maksudnya kita bekerjasama dengan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia, terutama di zaman kepimpinan kekanda kita yang dirindui Ustaz Ihyaul Lazib. Jadi PCINU Malaysia, PCINU Malaysia ni mereka sudah ada badan otonom mereka, antaranya Muslimat, Fatayat, Ansar, Banser dan sebagainya. Jadi mereka semua ni orang Indonesia semua. Orang Indonesia. Adapun Nahdlatul Ulama Malaysia ini memang Malaysia, tidak berstruktur ke
PBNU, tidak. Kita tidak berstruktur ke PBNU. Cuma kita direstui oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU untuk menggunakan lambang logo. Satu, kenapa menggunakan lambang logo NU? Pertama, logo lambang tersebut barakah. Kerana yang membuat lambang tersebut Kiai Haji Ridwan Abdullah, dia bukan buat suka-suka, tidak, dengan istikharah, dengan tahajudnya, dengan zikirnya dan sebagainya, sehingga membuat lambang Nahdlatul Ulama. Cuma yang diubahnya ialah hanya kalau NU Nahdlatul Ulama yang asal NU. Ini kerana supaya kita ni tidak timbul isu klaim mengklaim. Maklumlah, walaupun kita adik-beradik kembar, Indonesia wal Malaya atau Amani, tetapi memang kita ni panah sikitlah isu klaim mengklaim. Maka kerana itu kalau NU tetap NU di bawah, kalau kita Naam di bawah, supaya tidak timbul isu klaim mengklaim. Baik. Ya, sama je, sama. NU Indonesia disertai oleh bukan sahaja ulama tapi juga orang awam yang berfaham. Ya, Naam macam mana? Sama. Begitu juga. Kita bawa begitu juga. Jawablah, ada soalan saya baca sini Ustaz Rai. Okey, soalan lain. Ya, apa ni, macam mana kaedah Naam untuk menegur pemerintah dalam perkara kezaliman atau kebatilan yang berlaku oleh kerajaan sendiri? Macam mana kita nak tegur pemerintah? Padahal itu kena buka perbincangan besar tu. Sebenarnya kita tanfiziah ni sebenarnya tak boleh orang panggil, sebenarnya nak mengeluarkan pendapat semesti syuriah. Tapi secara kesimpulannya begini. Bagaimana cara Naam menegur kepimpinan negara yang melakukan kezaliman, kemungkaran? Boleh dilihat bagaimana cara PBNU menegur pemerintah di Indonesia dan bagaimana cara Syekhul Azhar, Syekhul Akbar, Syekhul Azhar, Syekh Dr. Ahmad Tayyib dan alim ulama Al-Azhar Al-Syarif menegur kepimpinan negara mereka. Begitulah Naam dalam fiqh menegur pemimpin. Begitu saja. Pendek cakapnya begitu saja. Jadi tidak sampai ke tahap burah, menentang, ingin melawani kerajaan, dan tidak juga kita ni menjadi alat bagi kerajaan, jilak. Jadi sehingga kalau kerajaan buat apa sahaja pun kita tak boleh lawan, nanti jadi khawarij. Kalau begitu tak ada gunalah kita buat negara demokrasi. Baik. Gitu. Baik. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Ya. Adakah Naam hendak meluaskan kepada agamawan atau guru-guru selain institusi pengajian pondok, seperti universiti contohnya, ataupun jemaah tabligh? Ya, betul. Kita memang nak memperluaskan keahlian, keanggotaan. Dan sebenarnya untuk penonton-penonton ni, kalau tutup guru pondok sudah pun solid duduk di dalam Naam, maka ketika itulah baru kita jadikan muktamar kali pertama Naam, maka saya dengan sendirinya tidak akan jadi ketua tanfiziah dah. Saya akan duduk di bawah. Sebab sekarang ni kita ni sebagai AJK penaja saja untuk memberi faham kepada para penonton. Supaya tidak mengingatkan bahawasanya Naam ni dah. Kalaulah saya menyebabkan Naam ni hancur, cepat-cepatlah gerakkan tutup guru pondok bersatu di Naam, dan cepat-cepat kepimpinan Naam tu benar-benar dipimpin oleh mereka-mereka yang layak. Itu syuriah atau tanfiziah. Kemudian adakah nak diluah kepada yang bukan pondok? Ya. Cuma yang kita kata tadi aula. Kerana memang NU tu kalau di Indonesia pun memang mereka tu besar kerana pondok. Kan Dr. Aiman dah sebut dah itu dalam video sebelum ni. NU tu besar kerana pondok-pondok. Setelah pada pondok barulah di luar daripada lingkungan pondok. Seperti profesor, doktor, ahli akademik, maulana dan sebagainya. Kita memang nak supaya ahli itu bukan hanya pondok, tuan guru pondok, pelajar pondok,
bahkan diluaskan untuk orang awam dan sebagainya, tetapi warga pondok tu terlebih dahulu mesti bersatu dalam na'am. Itu maksud. Baik. Ada lagi tak? Kita ada pertanyaan berkenaan dengan NU yang di Indonesia lah. Berkenaan pergolakan antara garis lurus dengan yang liberal katanya. Ginilah, kita tak payah masuk capur negara orang. Kalau kita nak masuk capur juga, kita kena siasat al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita kena betul-betul tasawur dulu. Jangan cepat kita melatah. Kerana begini, pertamanya NU tu, Nahdlatul Ulama kalau di Indonesia tu sudah besar. Maka bila sudah besar, pelbagai benda lah boleh terjadi. Beginilah contoh macam PAH lah. Nak ada kumpulan Erdogan lah, ada kumpulan ni, macam-macam kan? Ahli akademik lah, barisan ulama lah, barisan ustaz muda, macam-macam benda lah. Gitu maksudnya. Jadi oleh kerana dah besar, maka pelbagai benda lah. Kita nak kata langsung tidak ada liberal, tak boleh. Kalau liberal semua, tidak. Tak boleh cakap begitu. Kenapa? Kerana NU tu di Indonesia dia ada mustasyar, dia ada Rais Am. Kalau sekarang ni Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dan di dalam jabatan syuriah tu ada ulama-ulama tua tu, ulama-ulama sepuh tu. Takkan mereka tu bodoh jahil semua tak? Mereka tu orang alim, warak, mampan ilmu dan sebagainya. Dan mereka lah yang mengeluarkan apa-apa arahan, kebijakan kalau bahasa Indonesia kata, apa-apa arahan, apa-apa strategi, apa-apa program untuk tanfiziah melaksanakan. Siapa tanfiziah? Kalau ketua umum pengurus besar sekarang ialah Buya Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Akil Siraj. Jadi kalau orang yang nak melawan, saya cadangkan tuan-tuan yang nak melawan tu dengar video Tuan Guru Buya Profesor Dr. Kiai Sa'id Akil Siraj. Keilmuannya bagaimana? Hafalan syair-syairnya di dalam kepala. Hafalan kitab Fathul Mu'in dalam kepala. Awak nak kata liberal macam mana? Jadi di sana tu adalah orang panggil tak puas hati bila bertanding dalam muktamar. Macam ginilah, Mak Sabu tak boleh jadi timbalan presiden. Kau dia buatlah batik amanah gitu lah. Senang, kata aku jawab itu senang. Boleh? Puas hati tak? Awak nak menanya tu lah. Nak masuk campur apa urusan negara orang? Struktur negara dia pun tak sama. Dia republik, kita mamlakah. Dia Pancasila, kita rukun negara. Dia presiden, kita yang di-Pertuan Agong. Mana sama? Dia ada 6 agama rasmi. Kita tidak ada agama rasmi, hanya Islam saja agama bagi persekutuan. Mereka tak ada hak keistimewaan satu-satu suku. Kita ada hak keistimewaan untuk bangsa Melayu. Sama ke wahai bangang? Struktur negara pun tak sama, bagaimana kita nak masuk capur? Tak boleh. Kita tak susah. Susah nak masuk capur. Jadi NU tu satu saja. Tidak ada NU garis lurus, tidak ada NU garis miring. NU tu satu. Satu pemimpin, satu. Gitu. Contoh macam PAH lah, kalau PAH satu. Itu apa? PAS yang Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Tidak ada PASnya Mak Sabu, PASnya Husam Musa, tak ada. Itu maksudnya gitu. Jadi bila dah besar, mereka akan bertanding. Bila kalah, mereka adalah tak puas hati. Mereka kecok lah. Liberal lah itu. Liberal apa liberal? Yang menjadi liberal tu dulu Gus Ulil Absar dulu. Jaringan Islam liberal. Sekarang ni dah kembali daripada liberal, tak jadi liberal lah. Duk baca Ihya Ulumuddin. Beliau tu menantu Gus Mustafa Bisri. Jadi ala kuliah beginilah. Yang menanya soalan ni, pertamanya saya nasihat tak payah masuk capur urusan negara orang. Yang kedua, kita memajukan na'am kita dahulu. Itu. Itu saja. Baik, habis. Okay, Ustaz. Selesai. Soalan mungkin dua last. Bagaimana tindakan daripada Naam sendiri untuk menangani isu semasa yang menggugat akidah dan pegangan fiqah masyarakat awam seperti isu Muhib Qauli di Terengganu, Ustaz?
kita Naam ni memang banyak asatizah yang telah pun memberi penerangan dalam bentuk penulisan ataupun video dan sebagainya. Tinggal laginya mesti Naam berhubung dengan badan yang berautoriti dalam mengurus agama. Dan kita kena sedar, dalam Malaysia ni badan yang berautoriti dalam menguruskan hal ehwal agama ialah mufti-mufti dan jabatan-jabatan agama. Jadi kerana itu bukan hanya Naam, ini bukan hanya Naam. Naam termasuk dan semua NGO-NGO yang berbasiskan Ahlussunnah wal Jamaah mesti berhubung dengan baik hubungannya dengan mufti-mufti dan jabatan agama. Sehingga kita boleh melaporkan kepada mufti, kita boleh memberi report kepada jabatan agama supaya mengambil tindakan terhadap individu-individu yang membuat huru-hara kefahaman agama di dalam masyarakat kita. Itu. Jadi kita nak bertindak sendiri tak boleh kerana kita punya negara yang ada undang-undang, ada autoritinya, gitu. Cuma apabila NGO ni kuat, bersuaranya kuat, maka walau bagaimana orang panggil jabatan agama tak nak hirau ke, tak nak ambil peduli, terpaksa dia akan ambil peduli. Jadi jangan kita kata serah kepada jabatan agama lah, serah pada mufti lah, mufti pandai-pandai lah tu. Mufti, jabatan agama, ya mereka tu berautoriti dalam mengurus tentang hal ehwal agama. Semangat dan kekuatan daripada kita masyarakat juga kena tunjuk melalui kesatuan-kesatuan di dalam pertubuhan-pertubuhan. Jamaiyah gitu. Baik. Selesai. Ada lagi dah? Selesai. Tak ada soalan dah. Last kali saya minta Ustaz Gulung Penggulungan. Gulung tu molek Ustaz Rahim lah. Moderator lah Gulung. Seruan. Kena? Seruan. Gulung je tak ada apa lah. Di belakang saya ni tengok ada gambar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Dan ada gambar Tuan Guru Syekhul Islam, Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Jadi manhaj Nusantara, harakah Islamiyah Nusantara ialah membawa orang panggil manhaj pemikiran beliau berdua dan ulama-ulama pondok kaum tua. Dan saya serulah kalau kita orang pondok nak melihat pondok jadi hebat, pondok boleh menandingi sekolah-sekolah sekolah-sekolah mara, sains mara, bahkan kita nak menyaingi sekolah-sekolah Cina, kita kena bersatu. Kita kena satukan kata, ketepikan sedikit-sedikit kekhilafan, sedikit-sedikit orang panggil perkelahian. Jangan kita ilmu tok guru aku lebih lagi, tu tak lagi tu, pondok tu tak lagi, ngatik. Dan jangan gitu. Kita bantu. Contoh kalau pondok tu dah tak hidup dah. Kenapa? Kerana tok guru dia hanya tarekat aja. Contohlah ni. Tok guru je tauhid kitab jawi, fiqh sikit-sikit kitab jawi, lepas tu mengatik la ilaha illallah. Tapi pondoknya masih ada. Maka kita mesyuarat. Macam mana kita nak hidupkan balik? Kita import tu ustaz-ustaz, kiai-kiai daripada Indonesia ke, kita gaji ke guru. Kita boleh jangan hanya kita memikir pondok kita saja. Pondok aku yang penting kena besar. Pondok aku kena ramah. Pondok aku jangan gitu. Kita kena bagaimana pondok-pondok yang lainnya supaya institusi pengajian pondok di Malaysia ni bukan menjadi institusi yang orang panggil alternatif. Setelah anak tu bodoh, tolol sangat dah tak boleh nak hantar ke mana-mana sekolah kebangsaan, barulah cari pondok. Mana pondok nak hantar anak saya gila sangat ni, Tok Guru tolonglah. Jangan gitu. Kita nak pondok ni seperti sekolah sekarang itu, 5A pondok. Gitu. Macam di Indonesia gitu tu. Sampai menangis kalau tak dapat masuk pondok. Siapa tahu tu. Baik. Jadi kalau kita cinta, ada rasa nak benda tu, jom. Kita menyatu kata, kita buat pertemuan selepas PKP ni, kita tak boleh, kita tak boleh bergantung dengan parti-parti politik, tak boleh. Kerana parti politik itu dia mempunyai tujuan dia. Kita boleh menjadi ahli parti, kita boleh memperjuangkan parti, tapi kita nak supaya parti menolong kelompok kita, institusi kita, no way. Parti dia kena jaga semua orang. Kerana dia nak undi lagi.
Nah, kalau kita mengharap parti yang menolongkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti kalau orang bukan pondok, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tinggal nanti parti tu. Jadi rugilah parti. Jadi kata apa tu? Berat gini. Jadi parti tu ya kena banyak bermain muslihat kerana nak meraihkan maslahat. Jadi untuk betul-betul solid kita nak memperjuangkan manhaj tutup guru pondok kita, nak memperjuangkan institusi pengajian pondok kita kena berdikari dalam NGO, dalam organisasi Nahdlatul Ulama Malaysia. Gitu maksud. Orang Indonesia kata mandiri lah, mandiri. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahim. Maknanya orang jadikan pondok ni sebagai tempat macam tempat pembuangan lebih kurang itulah. Ya, ya. Kan? Ni Tuan Guru Haji Mak Syam tengok ni. Katik am. Jadi tuan-tuan boleh hantar anak ke pondok Tuan Guru Haji Muhammad Nur Hisham. Nah, Pak Teh Syam kita di Penang. Pondok Fakihah Daimiyah. Beliau ni antara jadi katik am sekarang. Katik am tu mana di Syuriah lah, di Syuriah tinggi. Ya, Ustaz Rahim. Okey, jadi saya serulah kepada semua penonton, semua masyarakat untuk sama-sama dengan Nahdlatul Ulama Malaysia, tak kiralah mengaji pondok ke, mengaji universiti ke, asalkan sayang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah kita ni, sama-samalah kita gabung. Tak perlu nak condemn sana, condemn sini, tapi kita bergabung supaya jadi lebih kuat. Tak ada Ya, betul. InsyaAllah lepas-lepas ni kita akan perbanyakkan lagi program-program soal jawab dengan ustaz-ustaz kita yang lain, banyak lagi ustaz-ustaz kita ada supaya lebih jelas perjalanan Naam tu macam mana, insya-Allah. Saya rasa cukup kadar untuk hari ini, Zat. InsyaAllah nanti kita akan buat lagi perbagaikan topik-topik lain. InsyaAllah Baik. Baik, Zat. Terima kasih kepada semua yang Ustaz tutup Terima kasih kepada semua yang tengok, yang share. Lepas ni share lagi banyak-banyak supaya orang ramai dapat manfaat daripada penerangan tentang Naam ni, insya-Allah. Sekadar tu daripada saya, insya-Allah.